Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah adik-adik, untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okey, dan kali ini cikgu akan terangkan unit 2 berkenaan dengan tajuk pengenalan kepada reka bentuk. Baiklah, yang pertama, apakah reka bentuk? Reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Okay, sebagai contoh, pakaian. Kalau ada dilihat kat sini, ada macam-macam jenis pakaian yang dipakai di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat di Malaysia sekalipun, terdapat macam-macam jenis pakaian yang dipakai oleh rakyat Malaysia. Contohnya, kaum Melayu, dia pakai baju Melayu, kain samping, dan perempuan pakai baju kurung dan juga kebaya. Dan kaum Cina, perempuan pakai cheongsam, lelaki pula pakai samfu. Dan kaum India pula, perempuan pakai sari dan lelaki pula pakai dhoti. Kaum Sikh dia pakai jubah Punjabi. Bagaimana pula dengan kaum Kadazan Dusun? Mereka memakai Sinuangga dan juga Tapi. Okey, kaum Iban pula memakai marik empang dan juga kain kebat. Okey, itu contoh-contoh reka bentuk pakaian. Okey, dan seterusnya cuba kita lihat. Ini salah satu contoh reka bentuk beg yang agak unik. Okey, ada macam-macam jenis reka bentuk beg di sekeliling kita. Seterusnya kita lihat, ini pula contoh reka bentuk gelas. Ada macam-macam jenis reka bentuk gelas ini antara yang unik. Dan kalau ada dilihat di rumah, ada pelbagai bentuk lain yang direka. Okey, seterusnya kita lihat, ini pula contoh kuih muih yang terdapat di Malaysia. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk bujur, ada yang berbentuk segitiga dan macam-macam lagi bentuk kuih yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya ini contoh kereta idaman adik-adik. Betul tak? Ini kereta Ferrari. Okey, reka bentuknya sangat unik. Seterusnya, ini pula reka bentuk bangunan. Ada macam-macam reka bentuk. Ada yang berbentuk seperti roket, ada yang tajam ke atas, ada yang bulat ke atas, kan? Macam-macam bentuk. Okey, baiklah, seterusnya, tahukah kamu produk ialah suatu barang, perkhidmatan dan sebagainya yang dihasilkan oleh seseorang ataupun mesin. Apakah kepentingan reka bentuk sebenarnya? Setiap reka bentuk mempunyai kepentingan dalam kehidupan. Antara kepentingan reka bentuk adalah seperti berikut. Okey, jom kita lihat. Yang pertama, memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Okey, setiap yang direka bentuk, okey, sebagai contoh kalau kita tengok beg. Okey, beg ni ada beg untuk simpan duit dan ada beg untuk diletakkan buku-buku sekolah. Yang kedua, membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Kalau ada dilihat gambar rajah kat sini, sebelah kiri itu adalah cairan elektrik dan sebelah kanan itu adalah mesin pembancuh kopi. Seterusnya, menjimatkan masa. Okey, kalau dulu kereta api daripada Kedah nak pergi ke Kuala Lumpur mungkin mengambil masa sehingga 12 jam ataupun lebih. Tetapi dengan adanya ETS hanya mengambil masa lebih kurang 6 jam ke 7 jam sahaja untuk sampai ke Kuala Lumpur. Seterusnya, memberikan pelbagai pilihan mengikut citarasa, kemampuan dan gaya hidup. Ada orang suka pakai selipar yang tinggi, ada orang suka pakai selipar yang rendah, ada orang suka pakai selipar yang lembut, ada orang suka pakai selipar yang keras. Okey, macam-macam permintaan, macam-macam citarasa. Kerjaya pilihan saya. Okey. Jadi setelah kita dah lihat tadi berkenaan dengan reka bentuk dan keperluan,
Sekarang kita akan lihat bahagian kerjaya pilihan saya. Kemahiran reka bentuk menyediakan laluan kerjaya dalam pelbagai bidang. Bincangkan laluan kerjaya di bawah. Okey, yang ni dia suruh kita bincangkan kerjaya-kerjaya yang dia tunjukkan dalam gambar raja. Okey, dalam buku teks adik-adik boleh rujuk buku teks. Okey, yang pertama tentang kerjaya pereka grafik. Okey, pereka grafik ni dia lebih kepada reka bentuk. Sebagai contohnya buku teks. Okey, sebagai contoh buku teks, kerjanya dia akan reka bentuk grafik dalam buku teks. Gambar, kedudukan gambar rajah, bentuk gambar rajah, dia akan reka benda-benda macam tu supaya kelihatan menarik untuk adik-adik baca. Jadi pereka grafik ni imajinasi dia sangat tinggi lah. Okey, seterusnya kalau kita lihat kerjaya yang kedua adalah chef. Chef ni adalah tukang masak lah. Chef juga antara kerjaya-kerjaya yang mendapat permintaan yang tinggi. Terutamanya kalau dapat bekerja di hotel, dapat bekerja di restoran-restoran mahal, maka gajinya pun amatlah tinggi. Seterusnya, pereka fashion. Pereka fashion juga antara orang yang mempunyai imajinasi yang luar biasa, yang sangat tinggi. Sebab apa yang dia nak keluarkan, dia sudah terbayang di dalam kepalanya apa yang dia nak lukis, apa yang dia nak buat, desain apa yang dia nak hasilkan. Seterusnya adalah juru animasi. Juru animasi ni seperti yang menghasilkan cerita-cerita Upin Ipin, cerita Ejen Ali, cerita-cerita kartun tu. Inilah orangnya, dia kerjanya membuat animasi. Ini antara kerjaya yang agak sukar juga, sebab dia bermain dengan software, dengan komputer. Yang ni antara kerjaya yang agak menarik. Seterusnya, arkitek. Arkitek pula kerjanya melukis pelan rumah, pelan bangunan, apa-apa yang berkaitan dengan pembinaan. Jadi ini adalah beberapa contoh kerjaya yang ada, tapi ada banyak lagi kerjaya yang adik-adik boleh pilih. Selain daripada kerjaya yang ditunjukkan di sini. Seperti kerjaya sebagai engineer, sebagai doktor, sebagai guru, dan banyak lagi. Kerjaya ada banyak. Baiklah kawan-kawan, apakah pula kerjaya pilihan anda? Jadi kat sini dia tanya, apa kerjaya pilihan awak? Cuba adik fikir dan cuba pilih apa kerjaya yang adik-adik minat dan rasa-rasa sesuai dengan diri adik-adik. Seterusnya, dia bagi tahu apa kat sini? Kita boleh memilih bidang kerjaya yang diminati dan perlu berusaha untuk mencapainya. Baiklah, seterusnya, apresiasi reka bentuk. Apresiasi reka bentuk merupakan penghargaan terhadap reka bentuk yang telah dihasilkan. Kita perlu menghormati setiap reka bentuk produk di sekeliling kita. Jangan kita lihat yang ni tak cantik, kita nak kutuk. Yang ni cantik, kita nak puji yang cantik je. Jangan. Sebab setiap produk yang dihasilkan mengikut kesesuaian tersendiri, mengikut keperluan semasa. Setiap produk yang dicipta mempunyai kelebihan masing-masing. Jangan lihat kepada rupa semata-mata. Kita lihat perbualan dua orang murid perempuan ini. Murid sebelah kiri dia bagi tahu, saya minum dengan mudah kerana mulut botol ini lebih besar. Dia buka penutup botol dan minum. Mulut botol tu agak besar, boleh minum dengan banyak sekaligus. Murid sebelah kanan pula, saya hanya menyedut air dan tidak perlu membuka penutup botol. Dan yang sebelah kanan ni, dia tak perlu pun buka, dia hanya terus sedut air tersebut. Jadi kalau kita lihat kat sini, sebelah kiri kelebihan dia boleh minum banyak sekaligus. Sebelah kanan pula tak perlu buka, terus sedut sahaja untuk minum. Jadi ada kelebihan masing-masing. Seterusnya, semua botol air yang dihasilkan mempunyai reka bentuk yang berbeza. Setiap reka bentuk mempunyai fungsi yang berlainan. Kalau kita lihat, botol yang sebelah kiri sekali mudah dibawa sebab dia ada tali untuk disangkut di bahu. Yang tengah-tengah pula kelebihannya mudah digunakan. Hanya tolak akan keluar dan boleh terus minum. Dan yang sebelah kanan sekali mudah ditutup. Tak perlu nak pusing untuk buka.
Hanya tekan, dia akan terbuka. Dan tekan balik untuk tutup. Dia mudah dibuka dan ditutup. Okey, maknanya setiap botol ni di reka bentuk ada kelebihannya masing-masing. Okey, seterusnya kita lihat pula elemen dalam reka bentuk. Idea untuk menghasilkan sesuatu produk adalah dengan menggabungkan beberapa elemen. Antara elemen dalam reka bentuk adalah seperti yang berikut. Yang pertama, garisan. Terdapat pelbagai garisan. Setiap jenis garisan mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey, ada garisan yang halus, ada garisan yang kasar, ada garisan yang bengkok-bengkok, ada garisan yang berbentuk zigzag dan sebagainya. Okey, nanti kita lihat. Okey, seterusnya, rupa. Rupa merupakan permukaan yang mempunyai garisan luar sebagai sempadan. Okey, ada yang rupa dia geometri. Okey, seperti segitiga, segi empat, pentagon, heksagon dan sebagainya. Itu geometri. Okey, bentuk geometri. Ada yang rupa organik. Okey, rupa organik ni seperti daun, seperti bunga dan sebagainya. Seterusnya, bentuk. Okey, bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Okey, itu bentuk. Jika bentuk berubah, ruang, isi padu dan permukaan juga akan berubah. Seterusnya, tekstur. Tekstur pada objek dapat dilihat atau disentuh seperti kasar. Okay, kasar ni seperti jalan raya, okay, seperti kertas pasir. Licin. Licin ni seperti lantai ataupun tiles. Kesat, halus, lembut dan berkilat. Jadi tekstur ni ada banyak jenis. Seterusnya, saiz. Saiz boleh dilihat dengan membuat perbandingan antara dua benda, iaitu besar atau kecil. Saiz bola sepak lebih besar daripada saiz bola tenis. Okey, ini contoh dari segi saiz. Seterusnya, warna. Warna memberikan kesan pada objek dan orang yang melihatnya. Okey, kalau kita lihat pada gambar sebelah kiri dan sebelah kanan, mata kita semestinya tertumpu pada yang sebelah kiri sebab warnanya banyak dan warnanya terang. Okey. Warna yang panas menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Okey, itu maksud warna yang panas ni, warna yang terang lah, seperti merah, warna oranye, warna kuning, itu warna yang panas nama dia. Okey, warna yang sejuk menimbulkan suasana redup, tenang dan damai. Okey, ada orang dia suka warna yang warna yang sejuk. Warna yang sejuk ni seperti warna biru, warna hijau, warna lembut. Hijau lembut, biru lembut. Okey, itu warna yang sejuk. Jadi kalau kita duduk, kalau kita berada di tempat tu, kita akan rasa sejuk, kita akan rasa suasana yang redup, tenang dan damai. Seterusnya, ruang. Ruang ialah tempat yang lapang dan mampu memberikan keluasan. Kalau kita lihat pada gambar sebelah kiri, ruang yang kecil menampakkan suasana yang sempit. Ruang yang besar dapat memberikan keselesaan. Okey, semestinya lah ruang yang sempit dengan ruang yang besar, semestinya yang besar lebih selesa. Okey, seterusnya, nilai. Nilai dalam reka bentuk menunjukkan perubahan daripada terang kepada gelap atau sebaliknya bagi sesuatu warna. Okey, seterusnya kita akan lihat jenis garisan dalam lakaran. Garisan ialah unsur penting untuk melakar, melukis, menggambar dan menulis. Bagi menghasilkan reka bentuk yang baik, kita perlu mengetahui beberapa jenis garisan seperti yang berikut. Yang pertama, garisan halus. Garisan halus ni, sebagai contoh, kita nak lukis daun. Urat daun sangat halus. Jadi, kita memerlukan garisan yang halus untuk melukisnya. Okey, itu contoh. Okey, kedua, garisan tebal. Okey, garisan tebal ni kalau kat sini dia merujuk kepada kuda belang ataupun pagar. Okey, kalau kita nak lukis gambar kuda belang ataupun pagar, kita memerlukan garisan yang mempunyai ketebalan yang agak tebal. Seterusnya, garisan beralun. Garisan beralun ni seperti adik-adik nak lukis
gambar di padang pasir, ataupun nak lukis gambar ombak, okey, pantai, boleh guna garisan beralun. Okey, seterusnya garisan putus-putus. Garisan putus-putus ni kalau kita lihat biasanya di jalan raya, ataupun garisan putus-putus ni digunakan untuk melukis bahagian yang terselindung. Seterusnya garisan zigzag. Okey, garisan zigzag ni untuk, sebagai contoh kalau kita lihat kat sini, untuk reka bentuk rak buku dan sebagainya. Seterusnya garisan berlingkar. Garisan berlingkar ni sebagai contoh untuk menghasilkan ubat nyamuk. Okey, jadi daripada garisan ataupun penjanaan ideanya adalah menggunakan garisan berlingkar. Okey, setelah mengenali jenis garisan, kita perlu melihat fungsi garisan pada lakaran. Antara fungsi garisan adalah seperti yang berikut. Yang pertama, garisan menimbulkan rupa. Okey, kalau ada dilihat gambar sebelah kiri, dia lukis tu, itu adalah permulaan. Okey, ini garisan yang menimbulkan rupa sahaja. Okey, dia ada bulat maknanya berbentuk seperti silinder. Okey, gambar yang kedua, dia telah adakan garisan yang menimbulkan bentuk yang dikehendaki, memang bentuk silinder. Okey, dan gambar yang terakhir, garisan menghasilkan bayang-bayang pada bentuk. Maknanya ini adalah gambar yang terakhir. Maknanya jelas menunjukkan dia adalah silinder dan diletakkan di kawasan yang terdapat cahaya. Okey, ada bayang-bayang. Okey. Okey, seterusnya garisan dapat menghasilkan ton yang terang atau gelap. Okey, kalau kita lihat gambar yang pertama. Yang kedua, dalam bulatan, garisan menghasilkan pelbagai jenis corak. Okey, seterusnya garisan mewujudkan situasi pergerakan bagi orang yang melihatnya. Kita akan lihat, mari melakar garisan. Lakaran dan corak boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan. Mari kita cuba melakarkan garisan di bawah. Okey, yang ni adik-adik cuba buat. Okey, adik-adik cuba buat. Yang pertama, melakar garisan halus. Okey, garisan halus kalau adik-adik lihat, dia buat gambar rumah. Jadi cikgu nak adik-adik cuba buat gambar rumah, okey, menggunakan garisan halus. Yang kedua, cikgu nak adik-adik melakar garisan beralun. Okey, lukiskan gambar seperti yang kedua, beralun. Dan yang ketiga, melakar garisan zigzag. Okey, kalau adik-adik lihat gambar zigzag, nampak seperti garisan tu timbul, okey, seperti bentuk 3D. Okey, nampak tak? Dia seperti timbul ke atas. Okey, timbul daripada permukaan. Okey, jadi selesailah untuk tajuk yang kedua ini. Cikgu berhenti kat sini dulu untuk sesi pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.